Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang beberapa etnik ataupun kaum yang mempunyai kebolehan yang sangat unik yang boleh dikatakan saudara maralah dengan X-Men, di mana kebolehan-kebolehan ini tidak terdapat pada kaum-kaum lain yang ada di dunia. Jadi kalau korang nak tahu cerita bermula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, bolehlah subscribe channel Abang, kerana ia akan menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua informasi-informasi terbaik dalam posting Abang yang akan datang. Kebolehan luar biasa selalunya diukur pada tahap kebolehan seorang individu, iaitu apabila seseorang mampu melakukan sesuatu yang di luar tahap kebiasaan manusia. Bagaimanapun, ada juga sesetengah fenomena yang unik yang berlaku di dalam dunia, di mana kebolehan yang luar biasa dikuasai oleh sesuatu etnik atau kaum, di mana kebolehan ini melampaui had batas manusia yang ada di dunia. Etnik atau kaum yang pertama adalah orang Bajau. Kehidupan orang Bajau dipengaruhi oleh air. Dengan kata lain, mereka selalunya tinggal di pinggir-pinggir pantai dan aktiviti utama mereka dalam perekonomian adalah dengan hasil laut. Mereka selalunya tinggal di Malaysia, Filipina dan juga Indonesia. Korang nak tahu apa kelebihannya? Mereka boleh menyelam dalam masa yang sangat lama jika dibandingkan dengan manusia biasa. Bagi mereka yang telah menyaksikan kebolehan etnik ini, orang Bajau mampu berada di dalam air dalam keadaan yang selesa dan tenang, sama seperti kita kalau berada di atas darat. Yang lebih unik lagi, semuanya dilakukan tanpa menggunakan peralatan menyelam yang biasa digunakan oleh penyelam-penyelam yang ada, seperti tong gas dan juga beberapa alatan penyelam yang lain. Untuk mendapatkan kebolehan yang luar biasa ini, dikatakan orang Bajau akan memecahkan gegendang telinga mereka sewaktu mereka di usia muda. Ini bagi mengelakkan mereka berasa sakit sewaktu berada di dalam air dalam satu tempoh jangka masa yang lama. Mereka percaya dengan memecahkan gegendang telinga akan membantu mereka untuk berada di dalam air dengan lebih lama tanpa berasa sakit. Pada kebiasaannya, orang Bajau menghabiskan 4 ke 5 jam sehari berada di dalam air. Oh, bukanlah maksudnya 4-5 jam masuk dalam air, tak. Tapi 4 ke 5 jam mereka akan berada bermain-main di kawasan air. Ini membantu mereka supaya badan lebih berasa harmoni dengan kehadiran air. Mengikut rekod yang telah dicatatkan, orang Bajau mampu menyelam sehingga kedalaman 79 meter tanpa berasa sakit atau mendatangkan sebarang kecederaan. Dan korang nak tahu berapa lama mereka boleh tinggal dalam air? Mereka boleh tinggal dalam air selama 3 minit tanpa bernafas. Tapi abang pelik kenapa perenang-perenang kita bukan terdiri daripada orang Bajau. Apa kata kita ambil orang Bajau jadi perenang-perenang kita? Abang rasa boleh pergi Olimpik tu. Terdapat satu etnik yang bernama etnik Kalajin. Mereka tinggal di kawasan perbukitan yang tinggi, di mana kawasan itu mempunyai jumlah peratusan oksigen yang sangat sedikit. Dan disebabkan itu, tubuh badan etnik ini akan menggunakan peratusan oksigen yang sedikit dalam melakukan aktiviti harian. Sebenarnya cara ini telah digunakan beratus tahun yang dulu, dan secara tidak langsung badan mereka sudah terbiasa dan boleh dikatakan badan mereka telah merubah sedikit demi sedikit supaya menggunakan oksigen yang sedikit dalam melakukan pelbagai perkara. Tapi ada kelebihan di sebalik ini, iaitu mereka boleh berlari dalam satu jarak yang sangat jauh dengan gerakan yang lebih pantas. Cerita tentang kehebatan orang Kalenjin telah bermula pada 1960-an
di mana terdapat seorang legenda yang bernama Kepoke Kaino, di mana beliau boleh berlari dalam keadaan yang sangat tenang tetapi sangat laju dan mencapai jarak yang sangat jauh, di mana pada waktu itu perkara itu sangatlah tidak masuk akal dengan kebolehan orang di zamannya. Dan sehingga hari ini Puak Kelenjin masih lagi meneruskan aktiviti berlari atau berjalan dalam keadaan yang sangat jauh tanpa berasa penat. Dan kalau korang nak tahu lagi, mereka telah menyumbangkan 73% daripada keseluruhan pingat Olimpik yang dimenangi dalam pertandingan larian jarak jauh, di mana mereka mewakili negara mereka iaitu Kenya. Jadi tak heranlah orang Kenya selalu memenangi acara ini. Lain pula ceritanya dengan orang Sherpa. Mereka adalah pakar mendaki, hidup dalam keadaan yang sangat sukar, menyebabkan etnik ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Mereka mampu mendaki bukit dan gunung dalam keadaan yang cepat, dan mereka tinggal di negara Nepal. Kemampuan ini menyebabkan orang Sherpa mampu melalui laluan-laluan yang sukar di celah-celah bukit dan gunung. Dan kebolehan mereka telah digunakan oleh pendaki-pendaki untuk membentuk laluan-laluan baru bagi memudahkan pendaki-pendaki menusuri celahan-celahan gunung dan bukit. Tanpa bantuan orang Sherpa, pendaki-pendaki selalunya akan mengalami kesukaran sewaktu mereka mendaki. Apa yang membezakan orang Sherpa dengan pendaki-pendaki lain ialah mereka hidup di kawasan perbukitan dan gunung, di mana mereka biasa hidup dalam keadaan kawasan yang mempunyai oksigen yang sangat kurang. Tempat tinggal mereka selalunya berada pada ketinggian 8,000 kaki dan dipercayai penempatan ini telah wujud sejak 6,000 tahun yang dulu. Dalam kajian yang telah dijalankan, orang Sherpa boleh menghasilkan tenaga dalaman dalam keadaan oksigen yang kurang ataupun hampir tiada oksigen, di mana kebiasaan manusia tidak mampu menghasilkan tenaga kalau kekurangan oksigen ataupun tiada oksigen. Mereka mempunyai metabolisme anabolik yang sangat tinggi, di mana penggunaan oksigen sangat kurang dalam menghasilkan tenaga, tetapi tenaga yang dihasilkan sangatlah luar biasa. Metabolisme anabolik adalah keadaan di mana paru-paru gagal membekalkan oksigen ke dalam darah dengan kadar yang secukupnya, tetapi tubuh orang Sherpa mampu mengekalkan proses tersebut, iaitu proses membekalkan oksigen dalam darah dalam tempoh jangka masa yang panjang walaupun oksigen di sekitar sangat kurang. Lain pula ceritanya dengan orang Ecuador. Di Ecuador terdapat satu golongan di mana golongan ini mempunyai tubuh yang kecil. Boleh kita panggil sebagai orang kerdil. Mereka dikatakan kebal daripada penyakit kanser. Sebagaimana yang kita ketahui, kanser adalah salah satu pembunuh yang sangat ditakuti oleh manusia seluruh dunia. Disebabkan ini, pelbagai kajian telah dijalankan untuk mencari penawar dan merawat masalah ini. Salah satu usaha yang dijalankan ialah dengan mengenal pasti sekumpulan manusia yang tinggal di kawasan selatan negara Ecuador, di mana dipercayai mereka mempunyai immunity yang tinggi terhadap sel kanser. Ini semuanya berpunca daripada penyakit yang mereka alami. Mereka mengalami penyakit yang dikenali sebagai sindrom Laron. Dikatakan hanya 350 orang sahaja yang masih tersisa setakat ini. Kebanyakan komuniti ini boleh dijumpai di Ecuador dan juga selebihnya di Sepanyol. Orang yang mempunyai penyakit ini selalunya sihat-sihat aja.
tetapi mereka mempunyai abnormality ataupun kelainan pada organ limfa mereka, di mana mereka tidak mampu menghasilkan insulin ataupun dikenali sebagai IGF-1. Disebabkan mereka tidak mampu menghasilkan IGF-1, mereka tidak mampu menukarkan sel-sel sehat menjadi kanser dan membuatkan tubuh mereka sangat sensitif terhadap insulin, di mana mereka sangat sukar menghadapi kencing manis ataupun diabetes. Namun sindrom Laron yang mereka hadapi menyebabkan tubuh mereka kelihatan kecil berbanding manusia lain. Mereka akan membesar seperti manusia biasa, tetapi mereka tidak mempunyai keupayaan untuk tinggi dengan kadar yang sempurna. Walaupun kebal dalam pelbagai penyakit kritikal, kumpulan etnik ini tetap memilih untuk hidup terpinggir daripada bergaul dengan masyarakat. Ini kerana mereka berasa rendah diri dengan saiz mereka, walaupun sebenarnya mereka mempunyai keupayaan luar biasa. Terima kasih sebab menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia akan menjadi informasi tambahan kepada kalian semua tentang etnik yang mempunyai kebolehan luar biasa, di mana mereka inilah sebenarnya golongan X-Men. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.